Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton channel Cik Gumi. Dan pada minggu ini Cik Gumi nak berkongsi ilmu tentang konsep barang kemas Zulian. Jom kita saksikan. Okey, jom kita mulakan. Baik, ni contoh. Okey, contoh barang kemas Zulian. Okey, nampak? Baik, ini contoh barang kemas Zulian dan ni ada beberapa utas rantai. Ni kad baranti dia. Ini contoh kad baranti. Okey, ni contoh beberapa utas rantai. Okey, ada 4 utas rantai di sini dengan 3 bentuk cincin. 3 bentuk cincin. 3 bentuk cincin. Okey, hari ni cikgu nak terangkan konsep penggunaan barang kemas daripada syarikat Zulian, ataupun kita lebih kenali dengan nama Masado. Okey, Masado. Baik, harga kesemua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bentuk ini harganya adalah 1, 3, 4, 3. Okey, harganya adalah 1343. Baik, cikgu zoom sekejap. Harap nampak lah. Okey. Baik, harganya adalah 1343 sahaja. Okey, dalam ringgit Malaysia. Baik. Kalau kita beli yang ni, yang original, harganya adalah sekitar 30,000. Harganya adalah sekitar 30K. Okey, harganya ada sekitar 30K, tetapi dengan barang Zulian benda yang sama, nilainya adalah sangat-sangat berbeza. Okey, yang Zulian punya harganya 1343 sahaja. Baik. Hari ini kita bercakap soal kita ni adalah pengguna biasa. Kita pengguna biasa dan kita adalah rakyat biasa, rakyat kebanyakan, ataupun kita panggil sebagai golongan marhain. Okey, golongan marhain maknanya kehendak tu nak berhias tu sangat-sangat besar, tetapi duit ni banyak nak guna. Nak guna buat benda tu lah, nak guna buat benda ni lah. Okey, syarikat Zulian telah mengeluarkan barang sado ni sejak tahun 1989 lagi. Maknanya sekarang ni sudah hampir 30 tahun syarikat Zulian berada di pasaran. Jadi syarikat Zulian bermula tahun 1989. Dan untuk maklumat umum, sebelum tahun 89, syarikat Zulian merupakan syarikat yang mengeluarkan barang kemas 916 yang kebanyakannya adalah edarkan ataupun diekspor ke bahagian Asia Tengah. Dan ketika itu Asia Tengah banyak mengalami masalah kita panggil sebagai peperangan saudara, menyebabkan permintaan terhadap emas 916 di situ sangat-sangat berkurang, sehinggalah syarikat mengambil keputusan untuk beralih kepada pengeluaran emas sadur. Jadi maknanya sampai sekarang ini belum lagi ada lagi syarikat yang mampu menyaingi keupayaan dalam pengeluaran emas sadur seumpama dengan syarikat Zulian. Okey. Baik, di sini Umi nak tunjukkan perbezaan kita ni. Kita anggap bahawa sebagai kita adalah golongan kebanyakan ataupun golongan marhain. Okey, dengan barang yang sama, harganya yang Zulian punya adalah RM1,343. Okey. Ni kita panggil barang Zulian pakai untuk berhias. Untuk berhias dan duit untuk simpan. Okey. Jadi selebihnya kalau kita beli yang original punya harganya RM30,000, yang New Zealand punya harganya RM1,343. Tolak dua tu, berarti kita masih lagi berbaki sebanyak RM28,457. Okey, masih lagi berbaki sebanyak RM28,457. Jadi dengan baki ni kita boleh gunakan pertama sekali. Contohnya kalau kita belum lagi menaikkan umrah, jadi kita boleh masukkan dalam tabung haji dengan niat harapan agar duit ini boleh digunakan untuk umrah. Okey, yang keduanya kita gunakan sebagai simpanan ESB. Okey. Yang seterusnya untuk keperluan-keperluan lain, sebagai contohnya keperluan lain ni contohnya macam nak bayar muka kereta, ataupun nak gunakan nak buat
dapur ke, nak bina bilik baru ke, ataupun melengkapi peralatan rumah yang rosak ni. Baki ni sebanyak RM28,457. Seterusnya adalah keperluan anak-anak. Keperluan anak-anak ni sebagai contohnya mungkin sedikit lagi anak kita nak masuk universiti, ataupun ada yang nak tuition, dan ataupun mungkin ada yang nak kahwin. Jadi kita gunakan duit baki yang ada ni sebanyak RM28,457. Atau itu konsep yang pertama, iaitu pakai untuk berhias, duit untuk simpan. Okey, yang keduanya adalah konsep barang kemas Zulian. Konsep barang kemas Zulian. Okey, macam mana konsepnya? Baik, dalam ini kita panggil solid alloy. Okey, dalam ni solid alloy. Solid alloy ni adalah gabungan 2 ataupun 3 jenis logam yang tidak berkarat. Dia tak berkarat, dia tak merekah, dia tak menggelupas. Jadi perasan tak, mak ataupun anak kita pernah menggunakan barang kemas Zulian, kadang-kadang dia letak merata, tapi bendanya tidak terjejas sedikit pun. Okey, itu yang pertama. Yang di luar ni adalah emas 10. Jadi di Malaysia kita ada emas 10. Emas 10 kita panggil emas 24K. Ataupun dengan bahasa lainnya jongkon emas. Ataupun 99.9 emas. Maknanya tulen. Ni kat luar ni adalah emas 10. Okey, yang kedua adalah emas 916. Emas 916 adalah gabungan. 91.6% adalah emas daripada yang tulen tadi. Jongkon emas tadi dia ambil 91.6% tu emas, dan 8.4% adalah logam-logam lain. Contohnya macam tembaga, besi dan juga sedikit debu pasir. Dia campur-campur, digaulkan, buat bentuk, jadilah emas 916. Ni kena faham ya. Dan yang ketiga adalah emas 85. Ada juga emas 78.5, 58.5 dan akhir sekali adalah 38.5. Ni adalah jenis-jenis emas di Malaysia. Jadi untuk pengetahuan semua yang belum pernah kenal emas Zulian tu apa, di luar ni adalah saduran emas 10 dengan 5 helai kertas tisu yang dimanfaatkan, ataupun kalau ikut dia punya ketebalan adalah 0.5 mikron. 0.5 mikron. Jadi kaedahnya menggunakan kaedah elektrolisis. Keadaan elektrolisis ataupun keadaan sains di mana dia celup benda ni, solid alloy ni dalam takungan emas selama adalah kadar beberapa minit. Okey. Kemudian jikalau ada permata, ini saya tak pakai yang permata. Kalau ada permata, permatanya adalah berlian Swiss ataupun zubit zirconia. Permatanya adalah berlian Swiss, zubit zirconia. Dan setiap daripada permata itu memang diikat ataupun dikuku menggunakan kaedah-kaedah yang ada di pasaran tu lah, yang tukar rumah buat tu. Okey, kemudian yang ketiganya, untung di mana bila pakai emas Zulian. Untung kat mana bila kita pakai emas Zulian? Okey, setiap barang kemas Zulian yang disadur dengan emas 24K akan diberikan kad waranti. Maksudnya ialah okey, sampai 1/3. Sebagai contohnya, dalam setahun tu kita nak gunakan, kita nak pakai emas Zulian, kemudian dia sedikit pudar. Jadi kita boleh gunakan kad ni beserta dengan tag ni. Tag tu kena lekatkan di sini, bawa kedua-dua ni ke agensi yang berdekatan, dan sadurannya adalah percuma sekali setahun. Sekali setahun adalah percuma. Dan kalau hilang kad ni, bayaran untuk sadur ni lebih mahal. Jadi apa yang kita bayarnya ni hanya kita bayar hanyalah transport. Kita bayar hanyalah transport, iaitu pengangkutan sebanyak RM8. Kalau cincin ni adalah sebanyak RM4 sahaja. Okey, dan setiap barang lama atau barang yang rosak, contoh macam tercabut benda ni ke, ataupun apa-apalah, boleh di trade in kan dengan membayar separuh harga, dapat lagi barang baru. Jadi untung kan? Untung, sangat-sangat untung. Dan benda ini kalau kita berdasarkan pengalaman saya yang telah menggunakan selama 7 tahun, masih lagi cantik lagi. Jadi ni untungnya bila kita menggunakan barang kemas Zulian sekadar untuk berhias. Okey, yang seterusnya adalah okey, jadi konsepnya 3 konsep. Nanti saya sambung pula 2-3 hari lagi. Saya akan buat satu lagi channel untuk menerangkan tentang konsep barang kemas Zulian. Jadi rasanya cukup setakat itu 3 komponen kenapa kita kena pakai barang kemas Zulian. Pertama sekali, pakai untuk hiasan, untuk cantik. Duit adalah untuk simpan. Yang keduanya adalah kita tahu konsep barang kemas Zulian buat daripada apa, iaitu disadur dengan emas 10. Dan yang ketiganya, saya dah terangkan keuntungan-keuntungan yang kita dapat bila kita memiliki barang kemas Zulian.
Jadi barang kemas Zulian pakailah sampai bila pun, jangan barang ni hilang ataupun kad ni hilang, masih lagi boleh sadu. Okey, itu saja untuk dari saya minggu ini, dan okey, jumpa lagi. Bye.